Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu ni. Alhamdulillah. Sebelum tu Ustaz nak ucapkan selamat salam ma'al hijrah. Selamat tahun baru ma'al hijrah 1443. Okey, jadi kita dah masuk dah. Kemarin kita masuk tahun 1442, hari ni kita dah masuk 1443. Okey. Baik, ni kalender Islam. Jadi ni bulan pertama yang bulan kalender Islam, iaitu bulan Muharram. Banyak sama juga 12 bulan. Ni bulan Muharram. Okey. Hari ni 2 Muharram. Okey. Okey, baik, kita dah ready untuk kelas kita pada pagi ni. Dah bersedia. Okey, Ustaz doakan orang yang belajar, yang tonton video Ustaz ni akan dimurahkan rezeki menerima ilmu untuk belajar ni, insya-Allah. Okey. Baik, okey, tengok buku kita. Okey, okey, tengok buka dah ready dah buku. Okey, saya pun bersedia dengan buku kalau kita nak buat kelas. Okey, tengok muka surat yang sama saya buka. Okey, jadi kamu pun kenalah buka buku lah. Nak belajar kita kena buka buku. Tak apalah tonton video saya lah. Tapi buku tu kena buka juga sebab kita kena tengok. Okey, okey, baik. Minggu lepas kita dah belajar bab kufur. Okey, bab kufur kita sambung lagi pada minggu ni. Kita ulang kaji sikit apa itu kufur. Kufur ni tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Okey, dia tak percaya adanya Allah, dia tak percaya Nabi. Okey, tak mau ikut. Tak percaya ni tak mau ikut lah. Allah kata semayang, tak mau semayang. Nabi kata rajin bersedekah, kedekut sedekah. Ni yang dia katakan kufur. Okey, hukum kufur adalah sesat. Sesat. Okey. Okey, minggu lepas kita dah belajar kufur terbahagi kepada dua. Kufur yang pertama nama dia kufur i'tiqad, menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tak percaya kepada Islam dan agama Cina, agama India lagilah tak percaya. Ni pun Islam pun tak percaya juga. Jadi dia percaya apa? Tak tahu. Kufur. Itulah orang kufur. Okey. Baik. Yang kedua kufur amalan, menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh dia menggunakan duit poket untuk berjudi. Guna duit mak ayah dia pi tikam, pi beli, pi pusin, beli telur. Itu pun salah satu unsur-unsur judi. Ataupun beli basikal, naik basikal di mana? Suruh pergi sembahyang Jumaat. Mak suruh pergi sembahyang Jumaat, ayah beli basikal untuk kemudahan kita pergi sekolah, pergi masjid, kan? Tapi kita pergi mana? Kita ponteng. Tak pergi sekolah, suruh pergi sembahyang Jumaat, kita ponteng Jumaat, kita pergi duduk buah pokok, sembang. Ni yang dikatakan kufur amalan. Okey. Baik, sambung balik pembelajaran kita pada minggu ni, iaitu faktor yang mendorong kekufuran. Okey. Faktor yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Ni macam kelas ni. Macam kita buatlah kelas ni kan. Dia tak tengok video saya, terus buat kerja sekolah, terus buat latihan. Lepas tu salah. Contohlah tu saya bagi tu, ya.
Jadi nak buat kerja sekolah kena tengok video saya dulu, barulah boleh faham untuk buat latihan tu. Jadi yang saya nak kaitkan ni, dia main belajar sikit-sikit saja. Lepas tu mula saja dengar kan. Ustaz kata okey, selepas semayang asar tak ada dah semayang. Mau dia pun lepas semayang asar tak ada dah semayang kan, maknanya maghrib isyak tu tak payah semayang dah kan. Tapi dia tak dengar habis ujung tu. Saya kata semayang solat sunat selepas asar, selepas asar tak ada dah semayang sunat. Dia tak dengar semayang sunat tu. Dia tengok ustaz kata lepas asar tak ada dah semayang. Maknanya maghrib tu tak payah semayang. Salah lah tu. Jadi kita kena dengar penjelasan pergi habis, barulah kita punya ilmu kita tu sempurna. Itu contoh. Okey, baik. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Faktor yang mendorong ke kufur, kita menurut hawa nafsu. Okey, contoh dia, kita makan lah ni kita makan nasi. Alah ayah ni hari-hari boleh ayam, cuma makan ayam kan. Cuba kita pandang satu sisi, kita pandang kawan kita pula. Kawan aku tu, kawan kita tu kan, dia makan nasi kicap dengan gula saja, tapi mak ayah dia ajak. Kita kena bersyukur. Walaupun kita tak ada ayam, tapi kita bersyukur kita dapat makan nasi kan. Jadi hawa nafsu kita, kita tak bersyukur walaupun kita dapat makan ayam. Jadi nak abang beritahu kamu, bersyukurlah. Walaupun ayam setiap hari, bersyukur. Ada lagi kawan kita yang tak ada lauk. Jangan ikut hawa nafsu kita. Lebih baik kita bersyukur daripada mengikut hawa nafsu. Okey, baik. Seterusnya, faktor yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Tak apa lah, satgi lah semayang. Tak apa lah, satgi semayang. Nak pergi keluar, nak pergi kaya bicycle, nak main dulu. Lalah kali balik main sampai orang azan dah. Padahal semayang satgi boleh main. Okey. Main tu tak lari. Waktu asar tu yang habis. Okey, baik. Seterusnya, faktor yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Okey, ni tengok TV, tak apa, saya pergi lah kan, tinggal semayang, tak boleh lah. Okey, baik. Seterusnya, ni ada 4 faktor mendorong kita kepada kekufuran. Okey, baik. Kata-kata beriman, kata-kata mutiara, cuba tengok ni. Iman menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita percaya, kita pegang betul-betul agama kita, insya-Allah kita akan selamat di akhirat. Kalau kita malas di dunia, kita malas untuk buat amal untuk akhirat, kita akan susah di akhirat nanti. Okey, baik. Seterusnya, tengok muka surat 102, muka sebelah. Okey, kesan kufur. Okey, ini dia sajak. Yang ni dia deklamasi sajak, tapi saya tak tilah sajak, kita baca biasa sudahlah. Okey, baik. Telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Kufur ni berdosa besar. Okey, justru diberi ancaman siksa dan azab. Di akhirat nanti kita akan terima siksaan dan azab yang sangat berat. Okey, bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Bahaya. Kufur merosakkan iman di hati.
Dia rosak iman kita. Sebab apa? Kita tak percaya. Okey. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Hati kita tak tenang. Susah hati kita kan. Hati tak tenang, kita buat sesuatu tu macam bila kita duduk di kelas, contoh kita di kelas kan, kita duduk kelas, kita malas, tak mau dengar kelas tu, tidur. Itulah yang dikatakan hati kita tak tenang. Waktu kita belajar ada saja ganggu. Okay. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Dia ialah rosak insan lah, rosak-rosaklah diri kita. Okey. Justru mengundang murka ilahi. Allah marah. Allah marah orang yang kufur ni. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Berdoa, berdoa dijauhi kekufuran. Okey. Baik. Tengok mutiara kata dia ni, berhati-hati dalam tindakan. Buat sesuatu kena fikir dulu, kena ada ilmu, barulah selamat. Contohlah kalau kamu naik basikal, naik basikal tak ada ilmu, terus jalan straight je kan, tiba-tiba gerbang motor main langgar. Orang yang ada orang kan, kalau ada orang yang berilmu, dia naik basikal, dia akan tengok kiri kanan nak lintas jalan. Itulah dikatakan kesempurnaan ilmu. Okey. Baik. Seterusnya muka surat 103, tindakan menjauhi kufur. Okey, tindakan menjauhi kufur. Yang pertama, menjaga amal dan ibadat. Ibadah kita kena jaga. Okey. Apa dia kata? Saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan. Contoh dia, lepas sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu 2 rakaat, dah 5. Okey, dah 5. Okey, lepas sembahyang solat fardu, contoh dia sembahyang maghrib kan. Lepas sembahyang maghrib, bangun saja maghrib tu, lepas sembahyang maghrib dia bangun, terus dia sembahyang sunat. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Itulah cara untuk kita melipat gandakan amalan kita. Itu contohlah. Ataupun berzikir boleh, istighfar kan. Lepas sembahyang dia istighfar 3 kali je, istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ataupun kali ni dia lebihkan pula, istighfar lah 7 kali boleh. Okey. Baik. Seterusnya, saya tabah dalam menuntut ilmu. Contoh dia nak pergi mengaji kan. Malas nak pergi mengaji, busy. Orang kawan-kawan busy, kawan kacau. Tinggal yang tu kan, tinggal yang fikiran yang tak elok tu, pergi mengaji baca je. Ataupun pergi kelas kafar, rajin pergi kelas kafar pun. Banyaklah, biasalah dugaan kan. Dugaan untuk kita belajar ilmu ni, banyak dugaan dia. Okey, seterusnya yang kedua, tindakan menjauhi kufur. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Dimantapkan iman. Okey, saya mengamalkan doa ini. Ni doa ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Baca doa ni, minta mohon kepada Allah supaya jaga hati ni, jangan lari daripada ajaran Islam. Okey, jangan malas-malas, jangan ikut syaitan. Okey, buat
InsyaAllah baca doa ni, InsyaAllah Allah akan jaga kita. Faham? Okey. Bila nak baca? Selepas sembahyang. Okey. Baik, seterusnya, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Saya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Pergilah baca Quran, pergi mengaji, pergi kelas kafar, ataupun pergi kelas tuition. Boleh. Saya hendaklah selalu mendampingi guru. Tolong guru, bantu guru, insya-Allah. Dapat pahala banyak. Okey, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu tadi dah saya kata tadi. Sentiasa bersyukur apa yang kita ada. Okey. Baik, setakat ni okey, selesai dah untuk penerangan tentang tajuk kufur. Okey, saya nak bagi kamu latihan bertulis sikit. Okey, ni latihan bertulis. Senang je. Okey, untuk latihan bertulis ni ada juga yang tanya saya, Ustaz ni nak guna tulis ke ataupun print? Saya ada print. Tak apalah, ada print tu, print lah. Okey, boleh lah saya bagi. Tetapi saya lebih suka kamu menulis dalam buku biru. Tulis. Sebab apa? Sebab kamu akan dapat kemahiran menulis. Tulisan kamu akan cantik daripada hari ke hari. Bila kamu rajin menulis, InsyaAllah tulisan kamu akan cantik. Ustaz, perlu tak ni lukis-lukis apa semua ni? Tak payah lukis awan matahari, tak payah orang kat long, kat cik, kat ngah ni, tak payah lukis dah. Tulis saja. Nombor 1, tulis berdosa. Tempat kosong. Tulis besar. Besar. Ni besar lah maksudnya. Okey. Kamu kena sambungkan. Lupa nak baca. Isikan tempat kosong dengan menyambungkan huruf di bawah. Kena sambung huruf ni. Senang je lah. Saya bagi orang senang je, kamu tak susah. Okey, yang kedua, siksa dan apa ni? Azab dari Allah. Kesan dia. Siapa yang kufur, merosakkan apa ni? Di hati. Kamu buatlah sendiri, baca sendiri, sambung sendiri, nanti kamu tahu apa dia. Hilang. Nombor 4, hilang apa? Dan keberkatan. Okey, kena tulis tak ni Ustaz ni? Kena tulis huruf-huruf ni dan sambungkan di sini. Okey, tulis sambungan dia di sini. Okey, yang kelima, hati tidak akan gambar. Nanti kamu tulis ni, kamu faham lah. Okey. Baik, seterusnya yang kedua, beri pendapat anda. Tindakan menjauhi kufur. Okey, beri pendapat kamu. Okey, baik. Yang pertama saya dah bagi dah keluar kamu, menjaga amal dan ibadah kamu. Okey. Benda apa yang untuk kamu nak jaga amal kamu? Contoh dia saya bagi kat sini, berzikir dengan lebih banyak. Hari ni dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Tapi dia zikir lebih sikit lepas sembahyang, dia zikir lebih 99. Terbaik. Itu yang dikatakan menjaga amal dan ibadah. Okey, ataupun dia tulis itu istighfar. Boleh tulis je istighfar. Saya faham. Okey, baik. Yang kedua, tindakan dia berdoa. Nak baca doa apa Ustaz? Tulis ada doa yang saya ajak tadi, dalam buku teks tadi, kan? Buku teks, bukan buku teks ni. Okey, ni doa dah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hafal doa ni, supaya kita dijauhi kekufuran dia. Sebab apa? Tengok maksud dia, tetapkan hatiku dalam agamamu, agama Islam. Tetapkan hati kita ni. Okey, baik, seterusnya menambah ilmu pengetahuan. Macam mana nak tambah ilmu pengetahuan? Menghadiri kelas mengaji, menghadiri kelas tuition,
mengikuti kelas kafa, boleh. Ustaz, macam mana nak tulis dalam Rumi ke Jawi, Ustaz? Seboleh-bolehnya tulislah dalam bahasa Jawi. Jawi. Cuba. Faham? Cuba. Okey. Kalau rasa macam salah kot saya tulis, tak apa, tulis dalam bahasa Melayu bawah ni. Tulis bahasa Melayu supaya saya faham. Tak lagi kamu tulis apa benda, kamu tulis Jawi ni dah punya salah tulis Jawi dia. Tak apa, tulis bahasa Melayu kat sini bawah ni supaya saya faham sikit. Okey, baik, yang keempat. Yang keempat ni lama silap lah pula, tak ambil ni, tertinggal. Okey, tak apalah, kamu tengok buku teks kamu yang keempat, kamu tulis kat sini. Nak salin yang dia pun boleh. Boleh salin yang dia punya. Tapi kena faham lah, saya perlu sentiasa bermuhasabah. Saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Okey, faham? Faham lah. Okey, baik. Seterusnya, saya bagi kerja banyak sikit minggu ni, 3 kerja. Okey, baik. Okey, saya nak kamu hafal doa ni, salin doa ni. Okey, penuhkan buku kamu tu. Penuhkan buku kamu. Kalau muka surat tu satu, kan? Ini contoh buku biru kamu. Kan, buku biru, tulis daripada atas sampai bawah habis. Okey. Saya contoh lah, sebab saya muat dalam 18 je. Okey. Kalau kamu baris tu boleh muat sampai 20, buat sampai 20 sampai habis. Okey, salin doa ni, bukan salin saja, salin dan hafal. Okey. Okey, baik. Okey, baik, setakat tu saja dulu untuk tugasan kita. Okey, Assalamualaikum.